Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afizi bin Haizin dari kelas TE3A dan nombor kad matrik saya adalah 10 DE20F1026. Okey, untuk hari ini kita akan buat praktikal work 6 iaitu course code kita adalah DE371 Electronic Computer Aid Design. Okey, tajuk kita untuk praktikal work 6 ni adalah Printed Circuit Board iaitu dikenali sebagai PCB Layout Design. Okay, apa yang ada dalam keyword 6 ni macam biasalah kita akan jumpa learning outcome iaitu CLO2 yang berkaitan construct the simulation and the PCB layout for digital and analog circuit using a schematic capture software. Okay, dan seterusnya adalah objektif. Dan seterusnya kita ada equipment dan teori tentang printed circuit board iaitu PCB. Okay, kita dibaca. Dan seterusnya adalah circuit. Okay, kita mempunyai 4A iaitu kita akan lukis circuit ni di dalam software Prote DXP kita. Okay. Okey, kita lanjutkan untuk melukis circuit ni. Kita tanpa masa kita pergi ke Prote DXP kita. Minta maaf sebab saya kena tutup kamera sebab berlakunya lag sikit. Takut nanti apa yang saya tunjuk ni tak apa nak lancar. Okay, so kita akan pergi ke pivot 2. Okay, dalam soalan ni dia cakap student may use the circuit in pivot 2 part A. Okay, so kita akan guna pakai balik pivot 2, iaitu pivot 2 sebelum ni. So, kita akan pakai double click kat situ. Okay, step by step lah. Okay, yang ni kita zoomkan sikit. Okay. Okey. Dan untuk diode ni kita tidak menggunakan diode biasa tapi kita menggunakan 1N iaitu 1N4002. So sini kita akan buang. Okey. So kita akan buang, delete. Ini pun sama, delete. Dan seterusnya kita akan mencari di dalam libraries. Okey, kat dalam libraries ni kita akan cari dekat bahagian FSC Decrypt Rectifier. Okey. Kita tulis IN1N4002. Kita placekan dia. Kita connectkan dia di setiap wire. Okay, kita gantikan. Dan untuk header ni saya ambil dekat bahagian footprint. Okay, kita pergi ke library, kita pergi kat search. Okay, sebelum nak pergi kat search ni pastikan dekat sini kita padam dahulu. Tak bintang. Seterusnya kita pergi kat search. Dan pastikan dekat yang model type ni kita tukar pada footprint. Dan dekat atas ni kita tulislah header. Header apa? Contoh header 2. So tulis header 2 kat situ dan search. Okay, dah dapat header 2. So kita stopkan dia dan kita select. Okay, so kita akan dapat kat sini header kita. Okay, bila dah dapat, so kita tengok soalan yang seterusnya. Dia cakap do the procedure set up the create PCB board document. Okay, kita akan menggunakan PCB board wizard. So macam mana? So kita yang ni padam dahulu dan kita akan pergi ke file dan kita cari dulu PCB board wizard. So PCB board wizard tu ada dekat bahagian bawah sekali, new from template. Okay, seterusnya kita akan tekan next. Pastikan dalam keadaan imperial. Kita ambil imperial. Ni pun saya dah hafal dah sikit. So kita lanjutkan lah. Imperial pastikan dalam keadaan custom. So kita tekan custom. Okay, untuk width ni kita tengok sini. Untuk width ni saya tak menggunakan seperti dalam gambar rajak ataupun dalam word ni. Saya tak ikut, saya akan menggunakan 12,000 mili dan 8,000 mili. Okay. So kat sini saya gunakan untuk width saya gunakan 12,000. Dan untuk height kelebaran ataupun height ni apa lebar ni. So ini adalah 8,000 mili. Dan pastikan kat sini dia cakap set up the layer, amount of signal layer and power plane suitable for use design. Setting to signal layer and no power plane. Okay. Then click button net refill for figure 3. Lepas tu dia cakap
Dia cakap kat sini jangan tikkan tiga-tiga ni. So saya tak tik. So saya tak tikkan dah. So kita cancel. Dan pastikan dalam keadaan rectangular. Dan seterusnya tekan next. Dan power plan ni dia nak berapa? Power plan mana? No power plan. So no power plan bermakna kosong. Kita tak payah letak nilai. So kat sini kita tak kosong. Dan tekan next. Dan untuk via style ni kita pastikan dalam keadaan true whole via only. Okay, true whole via only. Okay, so next. Dan seterusnya kita pilih true whole component. True whole component betul ke? True whole component. Okay, component thread dan the board has mostly true whole component. The number of thread between choose one thread. Okay, kita tekan dekat true whole component dan pilih one thread. Okay, seterusnya kita akan tukar untuk minimum thread size ni. Kita tengok sini. Okay, untuk minimum mana dah? The procedure set up the create PCB board document finish after completing the PCB board visit setup as shown in figure 8. Okay, kat dalam gambar aja kita menggunakan 50mm dan 40mm. Untuk minimum via width ni dengan minimum via full size ni tidak ada perubahan. So kita akan tukar dekat minimum per net size iaitu 50mm dan 40mm. So kat sini adalah 50 dan yang ini adalah 40. Dan next kan dan finish. Okay, tunggu sekejap. Okay, ini adalah punya PCB board saya punya. Okay, seterusnya mengikutkan saiz dia pun tak serupa macam dalam gambar rajah ni. Dia lebih lebar. So dia tak kisahlah besar mana pun nak kan. Lepas tu dia cakap after the PCB board sheet appear, save the PCB board component document by referring the figure 8. Okay, kita akan save as kan dia. Pilih dekat file, save as kan dia. Okay, dan yang ni sebelum ni saya dah pernah buat untuk test komponen, untuk test dia punya circuit. So yang ni kita padam. Okay, kita padam sekejap. Lepas tu kita tukar nama file ni kepada 2.4 lah. Okay, ni sebagai contoh file lah. Kita tekan save. Okay, bila dah save, kita tengok soalan balik. Okay, do the procedure set up the schematic to PCB board document following to step. Okay, dah save. Okay, seterusnya kita akan pergi dekat project schematic tab. So kita pergi dekat project schematic tab. Lepas tu yang ni kita nak kena buat apa? Lepas tu sini dia kata click the project menu then choose the compile PCB project. So pergi dekat project dan compile kan dah. Okay, bila dah compile, yang ni kita padam sekejap. Okay, compile project. Lepas tu klik the design menu then update. So kita pergi ke design dan update kan dia. Update dekat file yang kita akan menggunakan pivot 2.4 tadi yang kita save kan. So kat sini lah kita update kan. Okay, dan seterusnya dia cakap the engineering change order will appear, click button validate change then execute change. Okay, so kita akan validate kan dia, validate change. Dan seterusnya dia kata tekan execute change. Bismillah. Okay, sekejap. Okay, bila semua dah, so dia cakap apa the engineering change order appear, click button validate change then execute. Started check as done must be green tick. Okay, dia cakap pastikan dia tickkan semua ni kiri kanan iaitu green tick. Kita dah masalah, so kita dapat green tick. Lepas tu kita akan tekan OK ataupun close. Okay, close kan dia. So kita tarik benda ni, sudah ada kan, tarik benda ni. Okay, selepas tu yang ni kita buang yang kalau hijau-hijau ni kan. Kita padam, tekan situ dan delete. Ni kita zoomkan sikit. So inilah kita punya. Okay, so saya tak ubah-ubah lah, saya biar je macam tu. Saya tak nak susun, takut nanti kabut pula kan, takut tak dapat. Saya dah pernah buat lah, tapi tak dapat. So saya macam macam tu lah, lebih kurang kan. Okay,
Lepas tu dia cakap bila dah jadi macam tu, do the procedure of design PCB layout by following the setup below. Set up the display sheet. Lepas tu cakap click design, then choose option. So kita pergi ke design, choose option. Okay, bila sampai dekat option ni, kita tengok balik. Dia cakap for the board option, set up grid snap by 25mm for snap X, snap Y, component X and component Y. Okay, so dia kata set up 25mm setiap kepada komponen X dengan komponen Y. So macam mana? So untuk komponen snap grid ni kita tekan pada 25mm, dan yang ni pun 25mm, yang ni pun 25mm, dan yang ni pun pada 25mm, dan seterusnya. Dia cakap okay, bila semua dah 25mm, lepas tu cakap for setup the PCB layer, click the design and then rules will be appear. Okay, baca okay. Lepas tu dia kata, sebelum tu dia cakap untick display sheet. Okay, untick display sheet dekat sini. So kita untickkan dah. Dah okay. Kita baca balik. Okay, for the setup PCB layout, click the design, the rules. Okay, kita klik design. Pergi ke rules. Dan pergi ke mana? Kita pilih ke routing layer. So kita pergi ke routing, ni routing kita. So kita pergi ke routing layer. Tekan kat sini. Okay, untuk routing layer ni kita akan tekan dekat mana? Mana dah? Okay, untuk routing layer dia kata for the constraint menu setup not used for option layer. For setup the not used option for top layer. So atas sekali kita kena pilih kepada not used, dan yang bawah sekali kita akan tekan any. So macam mana? Okay, untuk top layer ni kita tekan not used, dan seterusnya kita pergi ke bawah sekali dan kita akan cari any. Kita tekan any. So betul lah any. Dan seterusnya kita nak cari apa okay, bila dah any, lepas tu dia nak tekan dekat width. Okay, tekan dekat width pula. Okay, pergi dekat sini. Okay. Okay, tengok soalan balik. Lepas tu cakap click width, set up the maximum, preferred and minimum by 30mm for constraint menu. Then close. Okay, so kita ganti minimum mili kita kepada 30. Semuanya 30 30. Okay. Okay, bila dah settle, so kita close lah. Dia kata close tadi. Lepas tu dia cakap for the auto routing, setup click auto route. Dia kata so klik dekat auto route, pilih all dan route all. So pergi dekat auto route, pilih all dan route all. Okay, ini dia. Okay, ini kita tak ada apa-apa, so kita pangkal lah. So seterusnya, lepas tu dah dapat macam ni. So dia cakap apa lagi? Okay, do the procedure print out the PCB layout by following the step below. Okay, yang pertama dia cakap click the file menu. Okay, file menu. Klik file menu mana dah? Klik file. Lepas tu dia buat ke mana? Pilih fabrication dan fabrication output dan Gable file. So pilih dekat file. Mana fabrication output dan Gable file. Okay. Okay, kat sini. Okay, Gable file. Lepas tu dia cakap Gable setup panel will appear. Choose the inches, unit and 2:3 format. Okay, dia suruh pilih inci dan 2:9. So untuk unit kita pilih inci dan format kita adalah 2:3. So okay, 2:3. Lepas tu dia cakap for the setting layer, tick the plot the button. Dekat layer pun kena juga. So layer dia cakap apa tick the plot at the bottom layer.
Okey, bottom layer. Top layer, bottom layer. So kita akan tick kat sini lah, bottom layer. Setup for the positive PCB board. Please don't tick mirror. Okey, kita tak tick mirror. Okey, mirror kat tepi ni. Kita tak tick kat dia. Okey. Lepas tu dia cakap lagi pada pergi dekat advanced pula. Dia suruh pergi dekat advanced. Lepas tu setup, follow the sign given in figure 13 A and tick enter. Tick center on field. Position on film, then click. Okay. So pergi dekat advanced, kita akan klik dekat position on film kepada center on film. Okay, seperti dalam gambar raja. Kita nak untick dan kita akan pilih dekat center on film. Lepas tu kita tengok lagi, tak ada apa-apa separate. Separate semua dah ada dah. Okay, optimize, test, okay, semua dah lengkap. Okey, dan seterusnya tekan okey lah kot kan. Lepas tu bila dah tekan tick center on film and on the film, then klik okey. So kita akan klik okey. Okey, ini adalah kita punya cam static tu. So kita kecilkan lagi. Okey, macam ni lah bentuk dah. Saya tak tahu macam mana dapat hijau entahlah, saya dah ikut step by step tapi still dia keluarkan hijau. Saya dah buat tadi banyak kali dah, still keluar juga ke hijau. So saya biar macam tu lah, saya tak tahu masalah dah. Okey, inilah kita punya apa nama PCB cam static kita lah. Okey, itu saja kot rasanya. Okey, tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Okey, itu saja daripada saya untuk keyword 6 kali ini. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Fizi bin Haizin dari kelas DE3A. Dan nombor kad matriks saya adalah 10 DE20M1026. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Minta maaf kalau apa video ni terasa macam lag ke apa, lambat-lambat, delay ke apa. Minta maaf sebab memang terlalu berat lah. Sebab tak, orang kata apa, tak restart, tak format lain lah laptop ni. Sebab dah banyak file-file yang dah tertimbun dalam ni. Video-video dan gambar, hasil video record tak padam ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Minta maaf kalau delay-delay ni, minta maaf sebab tak larat nak record. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tak ada. Okey.